Assalamualaikum, Assalamualaikum Datuk. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita pagi ni? Alhamdulillah. Pian, Wan sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa juga kita di Syukran. musim yang kelima dah, Datuk. Syukran. Oh, ya, bila Datuk cakap Arab tu kita kena cakap, kita kena mula kita punya Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Dan tajuk kita hari ni pun tentang apa? Koperasi, niaga koperasi sektor halal. Kita sikit macam mana perniagaan dan halal tu perlu ada saling kaitannya tu, Datuk. Silakan, Datuk. Ya, silakan. Tafadhal, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya panjangkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama lagi dalam ruang bicara Radio Hakim. Dan pada pagi ini saya diberikan satu assignment yang bagi saya adalah satu subjek topik yang menarik yang mana kita bercerita tentang halal. Sektor halal. Okey. Kalau kita bercerita pada dalam mana tadi halal ni kan, actually kalau bolehlah saya ambil sedikitlah petikan daripada CNN pada Ogos 29 2016 dia kata kan. Okey, yang mana CNN ni menyebut kan, dia mengatakan you might think of halal as just being a set of Islamic rules about meat. But the global halal industry incorporates everything from medicine to cosmetic and the others. And the industry is growing very, very fast. Ini petikan daripada CNN yang berceritakan tentang halal industry ini. Jadi kalau kita dapat melihat tentang halal ini, kita ambil balik. Kita ambil balik dan kita tengok daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa. Yang menyebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuhan sama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Jadi daripada ayat Al-Quran Al-Nisa ini, dapat kita melihat bahawa kita ambil satu rangkuman bahawa tentang kita bercerita tentang kita tak adalah kata berbunuh-bunuhan itu, bermaknanya tadi harta-harta kamu, bermakna tadi dengan jalan yang betul. Bila jalan yang betul ini kita ambil daripada segi halal tadi, yang seperti mana saya sebut tadi, kerana halal ni is something yang kita katakan tadi, banyak orang yang agak keliru. Kadang-kadang dia kata halal ni aja pemakanan. Tetapi dia tidak, orang kata aspek pemakanan, dia merangkumi penghidupan. Ya, betul. Kadang-kadang kalau kita lihat penghidupan ini, baju yang kita pakai itu pun tak pasti halal ke tidak. Kena tengok betul-betul tu, Pian. Right? Baju tu daripada barangan apa yang dikeluarkan. Okey, begitu juga dengan kosmetik. Kosmetik ramailah sekarang ni kan orang, especially perempuan-perempuan sekarang ni kan, kosmetik banyak yang menyatakan kosmetik halal dan sebagainya tadi. Tapi dia kena make sure lah betul-betul kosmetik itu halal. Dan juga orang kata tadi daripada segi segala aspek lah, macam contoh pertanian. Bila kita nak menanam, orang kata tadi padi, kita nak tanam orang kata sayur-sayuran kan, adakah kita pasti baja itu halal? Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau saya dapat jugalah nak menerangkan sedikit lagi tentang halal industri ini, kita juga dapat melihat salah satu daripada negara Islam di dunia ini, iaitu Brunei. Brunei ini is a champion of orang kata producing of halal punya produk kan. Dan kalau kita melihat Brunei ini, kerana dia tak sangka, saya bila membaca ni baru saya melihat bahawa di Brunei ni kerana dia punya barangan-barangan dia daripada Brunei sudah dapat memasuki pasaran di UK. Iaitu membekalkan daging, snack, drinks kan, dan dah pun masuk ke supermarket seperti Tesco dan Asda. Di UK tu, these two supermarket ni memanglah very popular dan mereka dapat menembusi pasaran di UK.
Jadi saya katakan tadi, kerana jadi ini adalah merupakan salah satu daripada usaha kerajaan lah. Kerajaan Brunei ini kalau kita lihat bahawa mereka betul-betul involved dalam industri halal ini oleh pihak kerajaan mereka sendiri. Dia tak ada pakai agensi-agensi. Jadi itulah sebabnya produk halal mereka dapat menembusi ke pasaran antarabangsa, Dan mungkin juga kalau kita dapat melihat bahawa di negara kita lah, kalau kita dapat fokus ke negara kita, halal industri juga tidak juga kurang berkembang, tidak kurang berkembang, Cuma kalau kita dapat menambah baik kita punya, orang kata tadi, produk-produk halal kita ini, seperti mana yang saya terangkan tadi, bukan saja daripada segi pemakanan tetapi juga dalam aspek dia merangkumi penghidupan. Dan saya juga nak berkongsi pengalaman dengan Azwan, yang mana kalau bercerita tentang halal ini, kerana kita juga selalu memikirkan tentang sama ada produk itu halal ataupun vegetarian. Kebanyakan orang vegetarian. Vegetarian ini kadang-kala ada juga yang vegetarian dia telur pun boleh makan. A complete vegetarian ni kerana makna tadi dia tak makan benda-benda yang walaupun telur. It's really based on vegetables. Dan kalau di UK ni kerana kadang-kadang kalau kita nak mencari produk-produk halal ini dia tak ada. Tetapi there is another alternative, kita go for vegan punya produk. Vegan. Vegan ni is completely vegetarian. Dia tak ada telur, dia tak ada nothing. So meaning to say, industri halal ini, Mak Saleh ni, dia tak adalah kata halal. Tapi maknanya tadi mereka mempunyai satu produk yang diberi pengiktirafan oleh masyarakat dan juga dunia bahawa produk vegan ini boleh dimakan. Jadi saya katakan tadi, kalaulah seandainya produk halal ini dapat kita pasarkan di peringkat global, saya menjangkakan ianya betul-betul lah yang akan mendapat, orang kata tadi, negara-negara Islam boleh menambahkan dia punya pendapatan. Dan saya nak sedikit, saya nak menyentuh dekat sini, iaitu kita punya halal food punya industri ni di peringkat global, ianya ialah sebanyak 1.37 trilion pada tahun 2014, which represent 18% daripada world market. Jadi dalam world market ini bermaknanya tadi 18% adalah halal punya industri, halal food. Dan dia akan terus naik sehingga 2.8 billion menjelang tahun 2050. Jadi inilah yang dapat kita lihat bahawa the potential of halal industry dalam dunia ini, ianya semakin, orang kata tadi, berkembang, dan banyak lagi, orang kata tadi, yang boleh kita penuhi ruang-ruang yang setakat 20% ini. Setakat itu dulu. Apa ni? Baik Datuk, itu banyak besar potensi sektor halal dalam berbagai aspek dan bidang perniagaan. Macam kalau ikut dalam kita orang ni adalah prospek sampai tahun 2030, tapi Datuk sangat advance 2050 pun Datuk dah ada apa potensinya. Tapi mungkin kalau kita boleh balik ke negara kita, tanah air kita, di Malaysia sendiri, macam mana Datuk lihat pencapaian gerakan koperasi di Malaysia dalam penglibatan dalam sektor halal yang melibatkan koperasi, Datuk? Mungkin kalau ada pencapaian-pencapaian yang dikongsikan. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita berbalik kepada koperasi di Malaysia, kalau kita melihat dari segi dia punya statistik data, by Disember 2019 kita ada 14,625 buah koperasi dengan anggotanya seramai lebih kurang 6.09 juta orang. Kita punya modal pun sebanyak 15.39 bilion, aset 146.78 bilion, dan perolehan kita mencecah 45.8 bilion. Okey. Jadi kalau kita bercerita tentang sumbangan koperasi dalam KDNK negara ini, kerana betul lah kalau kita dapat melihat sumbangannya
tidaklah begitu besar. Ianya sekitar lebih kurang dalam 3 ke 4% saja daripada KDNK negara. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara jiran sendiri, Singapura dalam 10%. Ya, dan negara lain Jepun 15% dia punya sumbangan koperasi ini tadi. Tapi sumbangan koperasi ini dia meliputi semualah kan, daripada segi kewangannya, pertaniannya dan sebagainya tadi. Tapi saya juga nak menyentuh tentang angkasa, peranan angkasa ya dalam memajukan sektor perniagaan yang menumpukan kepada aspek pengurusan dan pembangunan syariah. Ini dia. Jadi kita pun sudah maklum di angkasa ini kita mempunyai satu bahagian pembangunan syariah angkasa. Tujuan bahagian ini ditubuhkan ialah untuk kita sama-sama ya memberikan tadi satu, boleh kita katakan, kita beri peluang kepada koperasi-koperasi khususnya yang nak menerokai ya dalam bidang orang kata tadi daripada segi syariah compliance ni ya, syariah compliance ni, dan kita memberikan sijil syariah kepada gerakan koperasi. Dan lantikan ini telah pun diberikan oleh Suruhanjaya Koperasi melalui GP28 bahagian B nombor 5, iaitu sebagai konsultan syariah luaran bermula 2017. Jadi dengan sendirinya bermakna tadi ini kita banyak tumpukan kepada koperasi kredit kan, yang mana kita kena sedia maklum bahawa dalam koperasi kredit yang ada di Malaysia ini ya, yang kita ada lebih kurang dalam 500 buah koperasi kredit yang memberikan pinjaman kepada ahli-ahli. Kita nak pastikan ya yang produk itu adalah produk halal yang mana ianya orang kata tadi telah ditapis dan ianya mengikuti orang kata nas-nas syariah compliance. Ya. Okay. So dari tadi saya katakan tadi bercerita tentang halal ni bukan makanan saja, tetapi juga tentang pinjaman yang kita berikan kepada ahli kita. Supaya nanti kita tak nak begini ya, Bian? Ya. Kalau seandainya contoh saya adalah saya ada koperasi kredit, Koperasi Yayasan Guru Malaysia. Saya chairman Koperasi Yayasan Guru. Kita berikan pinjaman kepada ahli. Kalau makna pinjaman kita tidak berasaskan kepada Islamic compliance, bermakna tadi saya dan juga ya saya punya jawatankuasa ni bertanggungjawab di akhirat nanti. Ya. Bertanggungjawab, jangan main-main. Kau beri pinjaman tapi pinjaman ni tidak berasaskan kepada Islamic compliance. Saya tak adalah kata daripada segi benda tu yang berunsur, ialah kita pun khawatir juga yang berunsurkan riba dan sebagainya tadi. Jadi ini ya maknanya tadi sijil ni diberikan kepada angkasa ya. Sehingga kan boleh jugalah saya sebutkan di sini kerana sijil-sijil yang kita berikan ni ada juga yang orang ambil kesempatan kan, syarikat-syarikat ya yang menggunakan kita punya sijil ni untuk menjual produk dia dan menyatakan ianya mendapat orang kata tadi kan lantikan resmi sijil daripada angkasa. Jadi ini yang kita juga kadang-kadang risau juga kan, ada kan, ada juga ya. Dan kita juga menyebut tentang angkasa tadi, saya juga nak menyebut ya, yang mana menerusi bahagian perujutan ya, perujutan dan juga pengeluaran produk di angkasa ini ya, kita telah pun ya mengeluarkan, membantu koperasi-koperasi produk mereka dalam orang kata tadi mengeluarkan produk ya, yang mana tadi sebahagian besar daripada produk-produk ini telah pun mendapat sijil halal. Ini kita namakan 100 Product Champion. 100 Product Champion ini adalah produk anak lahir angkasa ni kita lahirkan, yang mana kita bimbing semua koperasi-koperasi yang mempunyai produk. Daripada packagingnya yang tak begitu menarik, kita kerjasama dengan Sirim dan kita bangunkan produk ini ya, dan kita bersama-sama dengan dengan sijil halal dan sebagainya tadi, dan kita telah pun ya mendapat sebanyak
lebih kurang sekarang ini buat masa ini belumlah banyak lagi, lebih kurang dalam 60 SKU produk koperasi yang telah pun ada jenama halal. Dan jenama halal. Jadi ini kita membantu koperasi-koperasi kan yang mengeluarkan produk. Jadi dalam hal yang sebegini kita juga banyak membantu koperasi-koperasi, terutamanya koperasi-koperasi karya masjid. Karya masjid. Karya masjid ini ialah salah satu daripada usaha Angkasa untuk kita mengembelingkan masjid untuk kita jadikan bukan saja tempat kita beramal ibadat, tetapi juga tempat kita mengembelingkan orang kata ekonomi setempat. Jadi buat masa ini kita mempunyai 446 buah koperasi karya masjid dan kita menggalakkan maknanya karya-karya masjid tadi yang mempunyai barangan-barangan untuk dijual dan untuk digemblengkan bersama aktiviti-aktiviti masjid itu. Jadi inilah salah satu daripada usaha Angkasa yang mana kita bukan saja menumpukan kepada sektor-sektor yang lain, tetapi juga kita menumpukan pembangunan dalam sektor perwujudan Itu menarik tu. Mana besar dan luas peluangnya untuk sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan gerakan koperasi untuk menerajui dan juga melibatkan diri dalam sektor halal. Kejap lagi kita nak betul. Potensi dan mungkin apa nasihat Datuk lah untuk sahabat-sahabat kita. Selain tu kalau sahabat kita yang menonton ataupun bersama kita di Facebook nak kongsikan anda dari koperasi mana dan apa usaha-usaha koperasi anda sedang laksanakan sekarang ni, tambah-tambah dalam tempoh pandemik ni, boleh juga kongsikan di ruangan komen. Kita pagi ni bersama Datuk Haji Kamaruddin Ismail bersama Angkasa untuk Mesra Koperasi. Ya, kita berehat seketika Datuk. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Inforia Islami. Koperasi anda miliki kedai runcit? Tingkatkan jualan kedai koperasi di www.jimatbiz.com. Bekalan barangan jualan dari pembekal yang diyakini, inventory sistematik, semuanya hanya dalam talian. Daftar koperasi anda sekarang di www.jimatbiz.com. Lebih mudah, lebih cepat, lebih jimat, harga hebat. www.jimatbiz.com dibawakan oleh Angkasa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampiah dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Mesra Koperasi yang dibawakan oleh Angkasa. Dan pagi ini kita bersama dengan Timbalan Presiden Angkasa iaitu Datuk Haji Kamaruddin Ismail. Sambil-sambil tu sahabat-sahabat boleh layari angkasa.co.op, laman web rasminya, ataupun saya nampak kat belakang Datuk Kamaruddin tu, Datuk K. Datuk K. Dia panggil Datuk K. Belakang tu cantik nombor Ibu Pejabat Angkasa Datuk 03 7800 7800. Ui, pian nampak. Okey, Datuk, kita cerita tentang sektor halal untuk perniagaan ataupun niaga koperasi. Apa lagi potensi yang kita boleh nampak untuk mereka yang melibatkan diri dalam sektor halal koperasi? Ya, Datuk. Okey, terima kasih. Kalau macam saya nyatakan tadi, sektor halal ni dia punya
market dia begitu besar, luas sekali, begitu luas sekali, ya. Dan seperti mana yang saya terangkan tadi, di peringkat antarabangsa, ya, sudah mencapai 1.3 bilion AS. Ini US dollar ni, ya. Dan saya telah nyatakan tadi bahawa angkasa juga terlibat, ya, dalam industri halal ini, memberikan apa juga ruang dan peluang, ya, untuk koperasi-koperasi terlibat, bukan saja, ya, dalam memperkasakan produk-produk pertanian dan sebagainya tadi, tetapi juga kita juga terlibat, ya, dalam memberikan persijilan halal ini kepada koperasi-koperasi kredit khususnya. Dan boleh juga saya nak menyentuh dalam peringkat antarabangsa, ya, dan peringkat antarabangsa, kita, ya, menerajui produk halal ini, ya, dan mana kita bersama-sama dengan negara-negara lain, khususnya, ya, di peringkat ASEAN, ya, di peringkat ASEAN dan juga Asia Pasifik. Saya juga nak nyatakan di sini bahawa Presiden Datuk Fatah adalah merupakan pengurusi, ya, pengurusi ACO. ACO ni ialah International ACO, Asian Cooperative Organisation. Datuk Fatah adalah merupakan Presiden dan juga beliau adalah merupakan ahli lembaga pengarah International Cooperative Asia Pacific. Ya, Asia Pacific. Dan juga untuk makluman, ya, saya juga, ya, adalah merupakan ahli lembaga, ya, ahli lembaga di peringkat dunia. Di peringkat dunia ni dipanggil ICA, International Cooperative Alliance. Dia ada lebih kurang 107 negara tu, ya, 7 negara, yang mana, ya, kalau dapat kita, bila bagi saya ini adalah satu kebanggaan kepada angkasa lah, bukanlah kepada saya, walaupun saya menduduki kursi tersebut. Kerana di kalangan 107 negara itu, ya, dia punya ahli lembaga dia 14 orang termasuk Malaysia. Jadi di sinilah, ya, kami Datuk Fatah, saya dan juga Datuk Ali juga duduk, ya, di peringkat housing. Kita dalam hal yang begini seringkali kita membawakan isu-isu halal ini di peringkat antarabangsa. Saya seringkali bila pergi bermesyuarat di luar negara, ya, saya seringkali membawa produk-produk halal Malaysia. Ya, kadang-kadang sampai satu peringkat tu, kalau nak minum kopi tea break tu, saya bawa kopi Mak Siti tu. Kopi. Saya bawa kopi Mak Siti ni, daripada koperasi kaum ibu ni. Kaum ibu Kubang Pasu ni, dia punya produk is kopi. Mak Saleh ni dia suka minum kopi. Kalau tea break ni saya bawa sendiri, kadang-kadang saya bawa satu beg tu, kadang tak adalah satu beg penuh. Okay, during the tea break saya suruh dia orang minum. Why don't you try our Malaysian coffee, cooperative coffee. This is a halal coffee. Wow, dia kata this is good. Bila dia minum dia kata, oh marvelous. Tapi tak tahulah Mak Saleh ni kadang-kadang betul ke tidak. Dia kata marvelous tak marvelous. Tapi I'm very sure. Kerana dia orang ni ikhlas. Dia kata marvelous. Jadi marvelous itu dari segi konteks, rasa, dan juga saya nak katakan dekat sini daripada segi halal itu. Halal ni dari segi saya sempat menerangkan kepada mereka, bukan the content of the ingredient saja, tapi the preparation of that product pun kadang kita ada dia punya SOP untuk kita mendapatkan sijil halal itu. Jadi di sinilah kita membuat satu promosi, ya, di peringkat dunia, yang mana kita mempromosikan produk-produk kita ni di peringkat antarabangsa. Ya, jadi saya rasa, ya, dalam hal yang sebegini, kerana masyarakat luar dia sudah pun memahami, ya, produk halal ini bukan saja daripada segi pemakanan, tetapi juga daripada kebersihan dan segala aspek yang meyakinkan diri mereka.
Izwan? Okey. InsyaAllah. Kalau Mak Saleh pun dah kata mantap pula, marvelous kan. Marvelous. Maknanya insyaAllah potensi tu lebih banyak lah ruangnya untuk masa akan datang lah. Mungkin di ujung ni Datuk, bila cerita tentang niaga koperasi untuk sektor halal, apa nasihat Datuk? Mungkin ada juga antara sahabat-sahabat koperasi kita yang mungkin baru terfikir-fikir nak melibatkan diri dalam perniagaan mereka, nak buat produk dan sebagainya. Nasihat Datuk untuk sahabat-sahabat kita. Ya. Okey, dia begini ya. Kalau saya nak juga menyingkap balik tentang produk 100 Champion ini. Okey. Kita sedia maklum ya bahawa produk koperasi ini ya tidak mendapat, orang kata tadi, saya tak katalah tidak mendapat perhatian, tetapi peruntukan daripada kerajaan ya untuk koperasi ini hanya melalui Kementerian Koperasi saja ya, Kementerian Koperasi yang melalui duit, orang kata tadi, duit kuop, kumpulan wang amanah koperasi ini ya, dia tak banyak sebenarnya Wan, kerana dan koperasi ini tidak mendapat, orang kata tadi, bantuan secara khusus seperti produk IKS. Produk IKS ini dia mendapat, orang kata tadi, bantuan daripada kerajaan dari segi Geran Mara, kerana daripada bank dan sebagainya tadi, sebab IKS ini dia berbeza ya. IKS ni di bawah Suruhanjaya Syarikat. Dia is some sort like syarikat lah, IKS syarikat. Tapi koperasi ni ianya di bawah SKM, Suruhanjaya Koperasi. Jadi yang dapat membantu mereka adalah daripada dana daripada SKM tadi yang tak begitu banyak, dan juga angkasa. Jadi itulah sebabnya kerana angkasa melangkah untuk memberikan bantuan ya kepada koperasi-koperasi kecil khususnya. Ya, saya ambil contoh tadi kerana kopi kaum ibu tadi. Kopi kaum ibu ni dulu ya, dia punya production dia tak banyak, kerana tak banyak. Ya, jadi dia punya apa dia tadi kerana selain tak banyak, mana tadi daripada segi dia punya labeling dan sebagainya itu dia tak begitu menarik kan. Jadi apa yang kita buat menerusi produk 100 Champion ini, angkasa memperuntukkan dana untuk membantu koperasi ini. Kita pergi kepada koperasi ini, kita tengok dia punya production dia, kita bantu dia kan, khususnya dari segi labeling lah ya. Mungkin apa ini tadi kerana apa ni kita dapat melihat ya bahawa sekarang ini dengan saya katakan tadi lebih kurang ada 60 SKU ya. Banyak ya produk kita daripada produk koperasi ini, daripada kopi ni tadi ada, orang kata muruku pun ada. Ya, minuman pun ada, kerana macam-macam, kerana virgin oil pun ada, macam-macam. Tapi sekarang ini ya, kalau kita melihat bahawa dia punya kualiti dia tu kerana sudah sampai ke international standard. Dah sampai ke international. Dan produk koperasi dah sampai pun, kan, dah masuk pun ke dalam Ion Big. Dah masuk ke Ion Big. Dan sudah sampai ke Brunei dan masuk ke Singapura. Jadi saya menyerulah kepada koperasi-koperasi khususnya ya, yang ada mempunyai produk-produk kerana supaya boleh menghubungi angkasa, supaya dapat kita sama-sama membantu produk ini, bukan saja daripada segi produk dia, tetapi juga daripada segi halal dia tu. Halal Thayyiban. Ya. Baik Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk untuk nasihat dan juga bercerita tentang potensi untuk sektor halal melibatkan gerakan koperasi. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau nak dapatkan nasihat lebih lanjut, boleh layari angkasa.co.op ataupun 0377807800 sebab dah nampak nombor tu belakang Datuk. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak Datuk untuk hari ini atas perkongsiannya. Kita jumpa minggu depan pula insya-Allah untuk mesra koperasi ya. Ya, baik. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia segmen kita hari ini untuk episod kedua musim kelima Mesra Koperasi bersama Angkasa. Ya, dan pasti perkongsian untuk Mesra Koperasi tadi mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Rabu 17 Februari 2021, dan selepas ini Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan lil Alamin. InsyaAllah Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari akan bersama anda. Okey, untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi.